Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar, khususnya calon SPM 2021. Saya, Cikgu Nur Haslinda, akan mengendalikan kelas PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Tajuk yang dipilih ialah tata bahasa. Kita akan memfokuskan tajuk kata kerja. Para pelajar boleh melihat dan merujuk slide yang dipaparkan di sebelah saya ini. Baiklah, kita berkenalan dengan PDP kita pada hari ini. Standard kandungan yang dipilih ialah 5.1, memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Standard pembelajaran 5.1.2, memahami dan menggunakan golongan kata dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Murid-murid dapat mengenal pasti golongan kata kerja dengan betul, membezakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kriteria kejayaan pula, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya dua golongan kata kerja dengan betul. Yang kedua, membezakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif dengan mengemukakan contoh yang relevan. Yang ketiga, membina sekurang-kurangnya 3 ayat yang gramatis daripada kata kerja yang disenaraikan dalam petikan. Apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja? Cikgu rasa kamu sudah mengenali sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kata kerja sebab tajuk ini sudah dipelajari sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Okey, jadi kita lihat secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja. Kata kerja merupakan golongan kata yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Jadi kata kerja ini terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, murid-murid boleh lihat ya penggolongan kata kerja yang dipaparkan dalam carta dalam slide ini ya. Kata kerja transitif terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Manakala kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua juga, iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Bagaimana kita nak mengenali ya kata kerja transitif ini? Okey, kata kerja transitif aktif memerlukan objek atau penyambut yang dikenali sebagai kata nama untuk melengkapkan maksud ayat. Biasanya, perkataan kata kerja transitif aktif ini mempunyai imbuhan. Imbuhan yang dimaksudkan ialah imbuhan men. Contohnya, mencangkul, memukul, menebang, mengorek. Jadi, semua perkataan ini memerlukan objek selepasnya untuk melengkapkan maksud perkataan tersebut. Okey, kalau kita sebut perkataan mencangkul, mesti ada objek selepasnya. Mencangkul apa? Maksudnya mencangkul tanah. Memukul apa? Memukul gendang. Okey, imbuhan yang kedua ialah meni. Contohnya menghadapi, menghadiahi, membaiki. Begitu juga dengan imbuhan memper. Contohnya memperdaya, mempercantik, memperluas. Imbuhan memperkan pula ada pada perkataan memperlihatkan, memperdengarkan, dan imbuhan terakhir ialah ter. Contohnya terpijak, tertelan, termakan. Jadi mesti ada perkataan selepasnya. Terpijak apa? Terpijak paku contohnya. Semua kata kerja tersebut boleh dipasifkan. Maksudnya boleh ditukar menjadi kata kerja pasif. Baiklah, untuk lebih memahami maksud kata kerja transitif aktif ini, kamu boleh lihat contoh yang dikemukakan. Yang pertama, Pak Abu mencangkul tanah di hadapan rumahnya. Yang kedua, dia menebang pokok petai yang telah reput itu. Yang ketiga, ayah menghadiahi ibu sebentuk cincin.
Yang keempat, adik sedang membaiki basikalnya yang rosak. Yang kelima, Ali dan bapanya sedang mempercantik halaman rumah mereka. Yang keenam, penyanyi itu sedang memperdengarkan suaranya yang merdu untuk para peminatnya. Yang ketujuh, adik terpijak kaca. Jadi anak-anak pelajar boleh melihat ya, perkataan yang berwarna merah itu ialah kata kerja transitif aktif yang mempunyai objek selepasnya. Baiklah, kita lihat jenis kata kerja transitif yang kedua, iaitu kata kerja transitif pasif. Kata kerja ini mengalami perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Jadi imbuhan yang digunakan ialah imbuhan di, kan, diperkan dan ter. Okey, kita lihat contoh ayat. Masih lagi contoh ayat yang sama, tetapi kita tukar menjadi ayat pasif. Tanah di hadapan rumahnya dicangkul oleh Pak Abu. Kalau tadi perkataan dicangkul, kita gunakan sebagai mencangkul tanah. Jadi tanah ialah objek. Apabila ayat ini menjadi ayat pasif, tanah berada di hadapan ayat, sebab ayat pasif mengutamakan objek. Okey, yang kedua, pokok petai yang telah reput itu ditebang olehnya. Menebang menjadi ditebang. Ibu dihadiahi ayah sebentuk cincin. Ditengok imbuhan di dan i. Seterusnya, yang keempat, basikal yang rosak dibaiki adik. Yang kelima, halaman rumah mereka sedang dipercantik oleh Ali dan bapanya. Yang keenam, suaranya yang merdu sedang diperdengarkan oleh penyanyi itu untuk para peminatnya. Manakala yang ketujuh, kaca dipijak oleh adik. Jadi dengan contoh-contoh ini, cikgu harap anak-anak pelajar dapat membezakan kata kerja aktif dengan kata kerja pasif. Bezanya apa? Tadi menggunakan imbuhan men, apabila dipasifkan, imbuhan yang digunakan ialah imbuhan di. Baiklah, kita lihat kata kerja tak transitif pula. Kata kerja ini tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Boleh diikuti oleh unsur keterangan sebagai maklumat tambahan dan tidak boleh dipasifkan. Okey, kita lihat contoh kata kerja tak transitif. Jenis kata kerja tak transitif yang pertama, iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap. Jadi kata kerja ini mesti diikuti pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Pelengkap berbeza dengan objek kerana tidak boleh dipasifkan. Unsur yang menjadi pelengkap ialah kata adjektif, frasa sendi nama dan kata nama. Baiklah, contoh ayat yang dikemukakan ini membolehkan kamu lebih memahami apakah kata kerja tak transitif berpelengkap. Okey, contohnya nombor 1, keadaan bapanya beransur baik. Okey, yang kedua, mereka tidak berbuat jahat. Yang ketiga, mereka tinggal di kampung Paya. Yang keempat, dia menjadi guru. Bila kamu buang kata keterangan dalam ayat ini, kita boleh lihat adakah maksudnya sempurna. Keadaan bapanya beransur, mereka tidak berbuat, mereka tinggal, dia menjadi. Jadi perkataan ayat ini tidak lengkap ya, sebab kita gugurkan kata keterangan. Dan ayat ini juga tidak boleh dipasifkan. Kalau kita pasif juga, ayat ini menjadi salah. Contohnya, baik diansurkan oleh bapanya, jahat tidak dibuat oleh mereka, di kampung Paya ditinggal oleh mereka, guru dijadikan oleh dia. Baiklah, kita lihat kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Okey, kata kerja ini boleh berdiri sendiri tanpa pelengkap atau keterangan untuk menyempurnakan maksud ayat. Maksudnya kata kerja tak transitif ini berbeza dengan kata kerja tak transitif berpelengkap. Okey, jadi kata kerja ini boleh berdiri tanpa ada pelengkap selepasnya dan boleh difahami. Baiklah, kita lihat contoh. Bunga itu sedang berkembang. Nenek sedang berdoa. Dia bangun lalu menutup pintu. Rambutnya telah memutih. Padi sedang menguning di sawah. Pemuda itu tersenyum seorang diri.
Mereka asyik berbual di kedai kopi itu. Perkataan yang berwarna putih ini ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Contohnya berkembang, berdoa, runtuh, bangun, memutih, menguning, tersenyum dan berbual. Maksudnya perkataan, kata keterangan yang berada selepasnya boleh digugurkan dan boleh difahami ayat tersebut, ya. Baiklah, cikgu harap dengan contoh-contoh dan keterangan yang diberi akan memudahkan pemahaman para pelajar sekalian. Okey. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Anak-anak pelajar boleh menguji pemahaman dengan menjawab latihan dalam Google Form yang disediakan selepas ini. Dan selepas menjawab latihan, sila bina ayat daripada mana-mana 3 kata kerja yang telah dikenal pasti dalam petikan. Baiklah, sedikit pesanan. Patuhi SOP, terus kekal di rumah supaya kita akan terus selamat dan berjaya memutuskan rangkaian COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.